Yang berhormat Kunak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya membahaskan ucapan dasar kerajaan yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah pada hari Rabu yang lepas. Malaysia akan memasuki fasa peralihan endemik COVID-19 bermula 1 April 2022. Turut diumumkan bahawa fasa ini adalah fasa sementara sebelum negara ke fasa endemik sepenuhnya yang tertakluk kepada pengumuman Pertubuhan Kesihatan Dunia. Saya sangat berharap agar pengumuman ini bukan hanya retorik pilihan raya umum yang bakal diumumkan dan tiada pusingan new seperti yang sering berlaku sebelum ini. Cukup-cukuplah dengan penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat sepanjang tempoh pandemik, terutama semasa pelaksanaan darurat sebelum ini. Datuk Speaker, dalam ucapan dasar disebutkan tentang usaha memperkasa rantaian nilai khususnya subsektor aquaculture, terutama program-program perikanan. Daerah Kunak merupakan antara pembekal ikan bilis utama di negeri Sabah. Berdasarkan data yang saya miliki, pada masa ini tidak kurang 28 usahawan ikan bilis kering dan basah yang aktif di Kunang. Justru saya mohon penjelasan tentang inisiatif kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah atau mana-mana agensi kerajaan berkaitan dalam memberi latihan untuk memperbaiki kualiti dan meningkatkan produktiviti mereka yang terlibat dalam industri ini. Begitu juga, adakah terdapat kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti bantuan pemasaran dan kemudahan fasiliti seperti ruang penyimpanan sejuk beku iaitu cold room dan sebagainya. Tidak kurang pentingnya juga adalah galakan dan bimbingan kepada usahawan ini untuk terlibat dalam industri hiliran sehingga mereka mampu menukar hasil mentah ini kepada produk siap guna agar hasil mereka mendapat nilai tambah sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada orang tengah. Datuk Speaker, Kunak menyambut baik inisiatif kerajaan membangunkan industri kecil dan sederhana kerana beberapa usahawan Kunak turut mendapat manfaat. Antara pengusaha dengan produk AKS yang semakin mendapat sambutan di Kunak adalah Kecapi Enterprise, Kemaca Tini Selekor, Padaidi Enterprise, Produk Desa Enterprise dan banyak lagi. Begitu juga pengusaha mi kering yang seperti jenama Kunak Mi, Inami dan sebagainya berjaya mengeluarkan mi kering yang mempunyai mutu dan piawai yang tinggi. Usaha terbaru kerajaan mempromosi melalui kempen Belilah Barangan Buatan Sabah sangat menarik. Justru ingin saya mencadangkan agar ada satu mekanisme meletakkan dalam bentuk trademark di setiap produk agar mudah untuk kita kenal pasti bahawa produk itu adalah barangan buatan Sabah. Begitu juga website yang memudahkan kita kenal pasti apa jenis barangan dan jenama yang dibuat oleh rakyat Sabah. Datuk Speaker, pemain industri pelancongan sudah tidak sabar lagi untuk diaktifkan semula. Mereka adalah antara pengusaha yang paling terkesan semasa pandemik. Malah jumlah yang terpaksa menghentikan operasi dan gulung tikar juga bukan sedikit. Usaha kerajaan yang melaksanakan program rekreasi hutan dan eko pelancongan yang boleh dimajukan di kawasan hutan simpan Sabah sangat mengujakan. Produk ekologi hutan ini boleh dimanfaatkan bagi membantu ekonomi rakyat yang semakin tenat. Kunak memiliki beberapa buah pulau yang sangat indah dan berpotensi seperti Pulau Buayan, Pulau Maganting, Pulau Tanah. Namun sangat sukar untuk dikomersialkan kerana terikat dengan peraturan hutan simpan. Saya mewakili rakyat Kunak merayu agar Kunak juga dilibatkan dalam usaha kerajaan untuk mempromosikan pulau-pulau Kunak sebagai pilihan baru atau alternatif baru pelancongan, sama seperti yang diperolehi oleh pulau-pulau yang sudah memang sinonim dengan Sabah seperti Pulau Sipadan dan Pulau Mabul di Semporna. Datuk Speaker, selanjutnya ingin saya menyentuh
tentang kelewatan pihak kerajaan untuk melantik pemimpin peringkat akar umbi di Kunab. Sehingga kini saya difahamkan bahawa masih terdapat beberapa buah kampung yang masih belum mendapat lantikan ketua kampung, seperti Kampung Simpang 4, Kampung Cendrawasih, Kampung Skim Kokos, Kampung Airport Batu 10, tanpa diketahui sebab-sebabnya dengan jelas. Ini kerana sebelum PRN Sabah yang lalu, kesemua kampung ini mempunyai ketua kampung yang sah dan dilantik oleh kerajaan ketika itu. Saya bersimpati dengan nasib penduduk yang terlibat kerana terpaksa melalui banyak kesukaran untuk mendapat pengesahan bagi tujuan pendidikan anak-anak, perkahwinan, permohonan lesen dan sebagainya. Justru saya merayu bagi pihak penduduk kampung agar memperolehi lantikan ketua kampung dengan segera untuk kemudahan penduduk keluarga Kunak, keluarga Malaysia. Cuma dalam masa yang sama saya juga mohon agar jangan pula berlaku lantikan ketua kampung dilantik dari kalangan penduduk kampung lain seperti yang telah terjadi dalam pemerintahan kerajaan sebelum PRU 14. Kerana jika itu diulangi, ia sama seperti kita melantik seorang ketua Menteri Sabah yang berasal daripada Malaya. Cukuplah sekadar kita di remote control dari Malaya. Datuk Speaker, kadar kemiskinan kita dijangka tidak akan mengalami penguncupan ketara pada tahun ini. Sekaligus, keberangkalian untuk Sabah masih mendahului senarai negeri termiskin di Malaysia dengan kadar sekitar 19,57% berbanding 5,6% kadar kemiskinan nasional pada tahun 2019 ketika dunia belum dilanda pandemik COVID-19. Justru, program pembasmian kemiskinan terutama di luar bandar perlu dipertingkatkan dengan keedah dan pendekatan sedia ada, tapi perlu dikaji semula keberkesanannya. Sebagai rujukan, suka saya mengambil pelaksanaan program Mesej Sejahtera Sapang sebagai sampel. Berdasarkan maklumat yang saya terima dari peserta di Kunak, pendapatan mereka agak statik setiap bulan. Persoalan saya adalah, adakah pendapatan peserta tidak bersandarkan kepada harga semasa pasaran kelapa sawit dunia yang sedang mencanak naik ketika ini? Mengapa tidak dicari satu mekanisme agar agihan pendapatan ini lebih bersifat menang-menang, agar peserta mesej juga dapat menikmati pendapatan yang lebih apabila sawit yang mereka usahakan mendapat harga pasaran yang tinggi? Selain daripada itu, saya mohon agar pihak pengurusan mesej iaitu SLDB bersikap lebih telus dan terbuka agar pencapaian program boleh dirujuk oleh peserta, terutama tentang hasil dan pendapatan yang mereka perolehi. Saya mohon agar mesej Sapang Kunak dapat dikongsikan kepada saya data-datanya selaku wakil rakyat yang bertanggungjawab menjaga hak dan kesejahteraan rakyat Kunak. Datuk Speaker, kita sudah berada di tahun 2022. Seingat saya, ketika Wawasan 2020 dilancarkan, kita membayangkan kereta terbang. Namun malangnya, hari ini kita masih bercakap soal kemudahan asas. Kita masih bercakap tentang air, jalan dan elektrik. Ketika Semenanjung Malaya bercerita tentang jalan bertingkat-tingkat, kami di Kunak masih merayu untuk jalan berturap di kampung-kampung. Tolong naik taraf jalan gravel di Tingkayu yang menjadi laluan untuk pekerja beberapa buah ladang untuk ke Pekan Kunak, serta jalan rosak dan mendap berhampiran air terjun Madai yang telah meragut banyak nyawa. Saya sebenarnya sangat takut menyebut atau meminta Menteri Kerja Raya untuk mengambil tindakan. Seringkali membaca jawapan beliau yang dijawabnya di Facebook, dia kata ayam mati dan ayam telupit. Silap-silap hari ini saya kena panggil ayam Kunak nih. Namun saya gagahkan juga keberanian saya demi amanah mengangkat suara Kunak. Datuk Speaker, selaku seorang adun wanita, saya ingin merakamkan penghargaan kepada kerajaan kerana usaha memperkasa golongan wanita melalui banyak program-program pembangunan dan pemerkasaan kaum wanita, termasuk program outreach santuni wanita yang telah dinyatakan dalam ucapan dasar yang lalu. Bagaimanapun, sedikit duka cita apabila di Dewan yang mulia ini kita tidak memiliki seorang pun menteri penuh di kalangan barisan kabinet negeri, seorang wanita. Saya mengharap, saya menyeru agar sekurang-kurangnya seorang wakil rakyat wanita diangkat untuk menduduki satu kerusi menteri penuh dalam kabinet negeri.
Datuk Speaker dalam ucapan dasar juga ada menyebut tentang usaha jawatan kuasa perundingan bersama untuk meneliti semula pemberian khas kepada negeri Sabah. Kita sangat berharap agar usaha kita lebih agresif dalam menuntut hasil yang termaktub dalam perjanjian 1963. Kerajaan mesti fokus dan tegas dan bukan diremehkan atau dilengahkan dengan alasan rundingan demi rundingan. Datuk Speaker, ingin saya mengimbau. Minta laluan. Tak, maaf YB, bagi saya habiskan dulu. Nanti saya hilang fokus. Sekejap YB. Datuk Speaker, ingin saya mengimbau krisis perkauman berdarah yang berlaku di Persekutuan Tanah Melayu pada 13 Mei 1969. Benar bahawa darurat telah menyelamatkan negara ketika itu. Tapi sedar atau tidak, tahu atau tidak, kesan darurat kepada Sabah adalah kita kehilangan kuasa ke atas pelantar benua kita, iaitu hak petroleum dan perairan kita yang hanya tinggal 3 batu nautika sahaja. Selebihnya, kuasa dipegang oleh pusat. Cuba kita fikir balik bah. Dorang bergaduh di Malaya, kita pula hilang kuasa perairan. Jika Sarawak dan Kelantan boleh berani menolak, kenapa Sabah takut dan diam? Pada pendapat saya, kita perlu ada satu langkah proaktif untuk menolak Akta 750. Kita akan hilang peluang untuk menerima hasil yang lebih signifikan. Percayalah, Akta Laut Wilayah, Akta Pelantar Benua, Akta Perlombongan Petroleum adalah penafian hak Sabah yang jelas. Saya maklum, sebentar tadi kita sudah lihat ada usaha melalui commercial collaboration agreement. But believe me, it is going to be different if you are the one who hold the power. YB Ketua Menteri, ya, pegang kuasa dulu kenapa tak buat? Saya yakin nanti boleh saya jelaskan yang berhormat, kalau yang berhormat mau mencela, tuju kepada saya. Mesti ada tata tertib di Dewan Yang Mulia ini. YB Ketua Menteri, teruskan. Saya yakin kalau YB Ketua Menteri usulkan penolakan Akta 750, kami di pihak pembangkang akan menyokong usul tersebut kerana ianya adalah untuk kebaikan Sabah dan rakyatnya. Justru akhir kata daripada saya mewakili kepimpinan muda dalam Dewan Yang Mulia ini sangat berharap Sabah diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang beretika, yang berakhlak mulia dan berintegriti, agar kepimpinan politik Sabah terus terbuka dalam perjuangan untuk rakyat tanpa dibatasi perbezaan politik dan parti. Saya merayu kepada rakan-rakan di blok kerajaan untuk berani bersuara menidakkan keputusan kerajaan pusat untuk hal-hal yang mencabul hak kita di Sabah. Jangan kita hanya berani di Dewan, tapi kecut-kejung bila diugut dengan kuasa dan jawatan. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Speaker, kunap bersuara, semoga Sabah betul-betul maju dan berjaya. Sekian, terima kasih. Ahli-ahli